Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Pada video kali ini kita ingin ulaskan tentang satu isu panas yang meletup sekarang di Sabah. Kisah PKR Sabah, GRS, dan cinta tiga segi dengan PH dan BN. Bunyi macam cerita cinta tiga segi dalam drama TV3 kan? Tetapi ini bukan drama rekaan. Ini adalah realiti politik tanah air yang semakin lama semakin sukar untuk dijangka. Ceritanya bermula apabila pengerusi PKR Sabah Mustafa Sakmud mengeluarkan kenyataan yang dikatakan melabelkan GRS sebagai liability. Wah, memang berat tuduhan itu. Tetapi menurut penjelasan rasmi daripada Ketua Penerangan PKR Sabah, Ahmad Farid Sainuri, kenyataan Mustafa itu sebenarnya hanya satu kegusaran dan bukanlah niat untuk menyerang GRS. Katanya itu hanyalah respon kepada kenyataan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Suhaimin Nasir yang lebih awal menyebut GRS sebagai liability dalam cinta tiga segi dengan Pakatan Harapan. Jadi di sini kita nampak Mustafa Sakmud bukannya ingin mencari gaduh tetapi lebih kepada menjawab kenyataan orang lain. Namun macam biasa, politik ini tidak semudah itu. Mustafa coba untuk menjelaskan yang PKR Sabah committed ingin menjaga kestabilan politik sama ada di negeri ataupun di peringkat nasional. Katanya apa yang lebih penting sekarang adalah mengekalkan kerjasama baik antara PH dan juga GRS sebab kalau tidak kerajaan negeri boleh tumbang macam hampir berlaku masa langkah Kinabalu dulu. Kamu tentu masih ingatkan krisis itu, yang masa itu kerajaan pimpinan Haji Jinor hampir-hampir tumbang apabila Barisan Nasional Sabah tarik sokongan. Kalau tidak kerana Anwar Ibrahim dan PH Sabah turun menyelamatkan keadaan, mungkin Sabah sudah menukar kerajaan sekali lagi. Jadi di sini PKR ingin ingatkan GRS supaya jangan cepat melata. Sebab kalau ikut logik mereka, tanpa Pakatan Harapan dan Anwar, kerajaan GRS mungkin sudah jadi sejarah. Tetapi kontroversinya tidak habis di situ. Dalam satu wawancara dengan Malaysia Kini, Mustafa Sakmud secara terbuka mengakui ada kebimbangan bahwa GRS adalah liability. Malah dia juga setuju dengan kritikan Barisan Nasional Sabah terhadap pentadbiran GRS yang dikaitkan dengan skandal rasuah lesen perlombongan. Itu juga membuatkan ramai orang panas, sebab isu rasuah ini bukanlah benda yang kecil. Ingat lagi pada November yang lalu, Malaysia Kini mendedahkan siri rakaman video bocor yang penuh dengan tuduhan rasuah melibatkan lesen perlombongan di Sabah. Rakaman itu menuduh ada beberapa pemimpin kanan termasuklah menteri dan adun GRS yang dikatakan menerima rasuah daripada seorang ahli perniagaan yang bernama Albert Tay. Walaupun hanya 2 wakil rakyat didakwa setakat ini, nama-nama besar yang disebut di dalam video itu termasuklah Ketua Menteri Haji Jinor sendiri, terus mencetuskan tanda tanya. Semua yang dituduh menafikan dakwaan itu, tetapi persoalan besar masih lagi tergantung. Kenapa video itu boleh wujud? Dan sejauh manakah kebenarannya? Kalau betul ada sesuatu di sebalik rakaman itu, kesannya kepada image GRS memang besar. Dan inilah yang akan menjadi asas kenapa ada pihak kata GRS berpotensi menjadi liability dalam pilihan raya negeri akan datang. Tidak cukup dengan itu, pemimpin gagasan rakyat Sabah pun membalas balik. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Pantai Dalit, Jasnih Daya, menegur Mustafa Sakmud supaya jangan merosakkan kerjasama antara PH dan juga GRS. Pemuda Gagasan Rakyat Darau pula lebih pedas. Mereka kata Mustafa sendiri adalah liability sebab gagal buktikan prestasi sebagai ahli parlimen sepanggar. Jadi serangan balas ini seolah-olah ingin mencerminkan bahwa GRS tidak akan diam kalau ada orang cuba pertikaikan kredibiliti mereka.
Dalam kenyataan terbarunya, PKR Sabah cuba sejukkan keadaan dengan tekankan yang mereka amat hormat kepada Ketua Menteri Haji Jinor dan menghargai kerjasama yang terjalin. Tetapi dalam masa sama, mereka juga desak supaya rundingan kerusi PRN nanti diselesaikan segera dan yang paling penting, rundingan itu mestilah dibuat dengan kepimpinan PH Sabah dan bukan parti komponennya. Maksudnya, PKR ingin meletakkan syarat, jangan ada rundingan belakang tabir yang boleh melemahkan kedudukan mereka. Kalau kita tengok balik isu cinta tiga segi antara GRS, PH dan juga BN, ini bukanlah benda yang baru. Awal tahun ini pun Perdana Menteri Anwar sendiri semasa lawatan ke Sabah ada menyebut soal cinta tiga segi ini dan menyatakan harapan agar pertembungan BN dan GRS dapat dielakkan dalam PRN nanti. Tapi dengan kenyataan demi kenyataan yang semakin panas ini, nampaknya bayangan konflik memang tidak boleh dielakkan. Sekarang mari kita masuk ke persoalan kontroversi. Betulkah GRS ini menjadi liability dalam politik Sabah? Atau sebenarnya naratif ini sengaja dimainkan untuk melemahkan pengaruh mereka sebelum PRN nanti? Kalau kita ambil kira skandal rasuah, lesen perlombongan yang masih menjadi tanda tanya, reputasi GRS memang tercalar. Tambah lagi dengan sejarah Barisan Nasional menarik sokongan pada awal 2023, jelas ada retakan yang sukar untuk kita tutup. Jadi walaupun GRS cuba nampak kukuh bersama Pakatan Harapan, ada potensi besar yang mereka dipandang sebagai beban dalam kerjasama. Tetapi persoalan lain yang lebih membakar, adakah PH, khususnya PKR Sabah, sedang bermain politik halus untuk memastikan mereka ada leverage lebih besar dalam rundingan kerusi? Sebab kalau mereka berjaya menonjolkan GRS sebagai liability, maka secara otomatik PKR boleh kata mereka lebih relevan dan perlu diberikan lebih banyak kerusi untuk ditandingi. Kalau betul strategi ini wujud, ini adalah satu langkah politik yang bijak tetapi penuh dengan risiko. Sebabnya, ia boleh makan tuan dan rosakkan hubungan dalam kerajaan negeri. Disinilah letaknya persoalan yang saya ingin lontarkan kepada Anda semua. Kalau benar GRS menjadi liability, patutkah Pakatan Harapan Sabah turut berpegang kepada mereka demi kestabilan? Atau patutkah mereka berani keluar daripada bayangan GRS dan membina kekuatan sendiri? Dan satu lagi persoalan yang lebih besar, adakah skandal rasuah yang meletup tahun lalu itu sekadar isu terpencil ataupun ia sebenarnya adalah petanda ada masalah besar dalam pentadbiran GRS? Jadi penonton sekalian, sahabat-sahabat semua, inilah drama politik Sabah yang semakin panas. Dari satu sisi, GRS dianggap rakan penting untuk mengekalkan kerajaan. Dari sisi yang lain pula, mereka dilihat sebagai liability yang boleh mencelarkan image gabungan. Dan di tengah-tengah semua ini, rakyat Sabah yang akan menjadi penonton, atau lebih tepat lagi jadi penentu kepada sesiapa yang akan bakal berkuasa selepas PRN nanti. Apakah pendapat Anda semua? Adakah GRS betul-betul satu liability ataupun sekedar mangsa permainan politik? Coba tinggalkan komen Anda di bawah sebab perbincangan ini pasti akan menjadi lebih panas apabila pilihan raya semakin dekat. Teruskan bersama-sama kami di Currents Via MY sebab di sini kita akan bongkar cerita politik tanpa tapis, tanpa kontroversi dan penuh dengan pendedahan. Jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe kalau Anda belum subscribe ke channel ini, like dan share video ini kalau Anda ingin lebih banyak kupasan dan ulasan politik yang berani dan lain daripada lain. Kita jumpa lagi di dalam konten seterusnya dan kawan-kawan percayalah, drama politik Sabah ini baru saja bermula. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian saja, terima kasih.